والسلام. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Nurahib di Fadlatul Syekh Abu Ubadah alladhi ja'a min Indonesia. Alhamdulillah ala salamah, ahlan wa sahlan marhaban wa la ta'akhkhatu qalilan walakin nahnu intizarikum wa nuhibbukum fillah. Yang saya muliakan Ustazah Maznah selaku pimpinan daripada Pertubuhan Mawaddah, rakan-rakan lembaga pengarah Aqsa Sharif dan seluruh tetamu-tetamu yang hadir pada pagi ini. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berhimpun atas semangat 3 majlis yang kita gabungkan. Majlis pertama sekali, majlis penyerahan bantuan daripada Pertubuhan Mawaddah kepada umat Islam, ataupun lebih tepat lagi pada saudara-saudara kita di bumi Gaza, khusus dalam satu projek yang berkaitan dengan pendidikan di Bait Lahia di Gaza. Yang keduanya, majlis pelancaran sambutan memperingati peristiwa sedih kita, iaitu Nakbah, penjajahan secara resmi yang dilakukan oleh penjajah di bumi Palestin itu sendiri. Dan yang ketiganya iaitu majlis pelancaran tabung, ataupun kita namakan projek anak-anak yatim dan keluarga miskin, yang telah pun berjalan dengan begitu rancak. Pada hari ini kita lancarkan supaya ia bertambah dan lebih rancak lagi. Nyataan akhbar yang ingin disampaikan oleh Aqsa Sharif kepada seluruh rakyat Malaysia ada disertakan, dan insya-Allah kita akan sampaikan kepada pihak media yang telah pun berjanji untuk publish dalam media masing-masing. Kalau kita masih ingat lagi bahawa keluhan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap peristiwa penyerangan bumi Gaza yang bermula daripada hujung tahun 2008 hingga awal 2009 itu merupakan satu peristiwa yang cukup biadab. Dan kita dapati kesan negatif itu sebenarnya di sana juga ada kesan positif sebagai seorang yang beriman, iaitu dengan membangkitkan rasa benci kepada Israel itu sendiri. Seolah-olah Israel itu mereka mencipta kebencian untuk diri mereka. Saya masih ingat kalau seorang tokoh di Jordan bernama Dr. Hamam Said, dia pernah mengucapkan tahniah kepada Israel. Saya heran kenapa dia ucapkan tahniah kepada Israel. Rupa-rupanya tahniah kerana Israel telah membangkitkan semangat umat Islam dengan peristiwa-peristiwa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Peristiwa Gaza menyebabkan kebencian orang kepada Israel dalam bentuk yang baru. Rupa-rupanya peristiwa itu menyebabkan kita lebih teringat daripada tahun 1948 yang hampir-hampir dilupakan. Nah, apabila serangan Gaza itu berlaku, rupa-rupanya umat Islam teringat lagi, rupa-rupanya si zalim ini, Israel ini telah lakukan zalim sejak lama dulu. Satu peristiwa yang hampir dilupakan pada tahun 1948 yang menyebabkan saudara-saudara kita dibunuh, dan kemudian mereka terpaksa lari, bernaung di bumi Jordan, bernaung di perkemahan-perkemahan di Lebanon, Syria dan Mesir, dan mereka sentiasa menunggu untuk balik ke bumi mereka, dan semangat itu masih kekal. Peristiwa Gaza yang berlaku baru ini menyebabkan kita semua umat Islam dan malah barisan orang-orang yang cintakan pada perjuangan bumi Palestin ini akan sentiasa ingat dan memudahkan kita untuk berbicara kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya. Dalam sidang akhbar ini kita mengingatkan bahawa peristiwa itu adalah merupakan peristiwa yang tidak boleh dilupakan. 62 tahun yang silam, yang hampir dilupakan, dan tidak ada bangsa yang dihalau sebegitu rupa, masih tabah menunggu, sama ada di bumi Lebanon, sama ada di bumi Syria, bumi Jordan, dan sebahagian di bumi Mesir. Inilah satu bangsa yang cukup besar, yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita lihat, dan kita sentiasa membantu. Aqsa Sharif memainkan peranan bukan hanya menceritakan sejarah semata-mata. Lebih daripada itu, kita menyusun langkah
supaya perjuangan itu tidak terhenti dan tidak terputus. Kita ingin pastikan bahawa saudara-saudara kita yang begitu bersemangat di bumi Palestin itu akan terus berjuang. Dan Aqsa Sharif tidak mau hanya sekadar berfalsafah, berceramah dan sebagainya, tapi sebab itu selepas saja kita ceramah, kita akan ikatkan seluruh rakyat Malaysia ini supaya mengingati perjuangan ini dengan apa-apa elemen yang mudah dan simple. Antaranya projek anak-anak yatim yang kita percaya mendapat sambutan yang begitu luar biasa. Kita letakkan target 100, tetapi kita telah dapat lebih daripada 100 dan kita terpaksa meletakkan target yang baru, iaitu 300 untuk tahun ini. Dan saya percaya kita akan melampaui, sebab rakan-rakan daripada Mawaddah, rakan-rakan daripada pertubuhan-pertubuhan lain pastinya akan bersama dengan simpati kita kepada anak-anak yatim, anak-anak saudara-saudara kita. Saya ingin mengingatkan dalam sidang akhbar ini, projek ini cukup merangsangkan tujuan pertama untuk membantu anak yatim itu sendiri. Tujuan yang kedua yang supaya tertanam dalam lubuk hati setiap rakyat Malaysia akan teringat perjuangan Palestin ini dan peristiwa Nakbah yang cukup memalukan dunia ini. Sebagai contohnya, salah seorang daripada yang tidak dapat hadir pada hari ini, salah seorang daripada kita punya sponsor, kita punya penaja, cakap bahasa Arab tadi, kita punya kafir, kita punya penaja yang telah pergi ke sekolah, berceramah di sekolah, dan akhirnya telah bersetuju pihak sekolah pada setiap bulan pelajar-pelajar mereka akan berhimpun mendengar satu ceramah agama dan akan diakhiri dengan kutipan derma untuk anak yatim khusus. Dan akhirnya pelajar-pelajar sekolah itu dengan duit-duit shilling yang dikumpulkan itu, mereka akan sponsor setiap bulan satu anak yatim dan gambar anak yatim itu dipaparkan di sekolah. Dan akhirnya kita mendapat daripada pelajar-pelajar itu sokongan untuk menjamin seorang anak yatim. Tetapi yang lebih penting, apabila setiap bulan mereka keluarkan berapa sen, mereka akan teringat bahawa ada anak yatim di bumi Palestin. Dengan sendirinya mereka akan teringat perjuangan bumi Palestin. Hutang dunia kepada saudara-saudara kita di Malaysia. Inilah elemen yang Aqsa Sharif cuba buat. Kita bukan hanya ceramah dan kumpul duit, hantar dan habis, tetapi kita nak elemen itu berterusan. Dan kita juga ada projek keluarga yang pada hari ini Aqsa Sharif juga menekankan, dan oleh kerana projek keluarga ini berbeza dengan projek anak yatim. Projek anak yatim $50 untuk satu anak yatim, tetapi projek keluarga ini besar. Disebutkan dalam pernyataan akhbar ini, satu keluarga, bila kita buka file, satu keluarga saja $250. Tambah anak-anak orang Palestin, satu anak saja $50. Jadi kita dah melihat dalam file yang telah kita kenal pasti itu, satu keluarga paling kurang $450 hingga $500. Dan kita tahu bayaran ini sangat besar. Maka Aqsa Sharif telah menyusun strategi yang tadi projek anak yatim kita harap berterusan, manakala projek keluarga miskin ini iaitu projek di mana bapa mereka dipenjarakan oleh rejim Israel, pejuang-pejuang sana, rakan-rakan kita dalam Hamas dan dalam gerakan yang ditangkap dan dipenjarakan, keluarga dan anak mereka terbiar. Mereka telah mempertahankan Masjid Al-Aqsa sebagai contoh dengan tubuh mereka, dan akhirnya mereka ditahrik ke penjara. Siapakah yang akan menjamin anak dan isteri mereka? Tidak lain dan tidak bukan kita, rakyat Malaysia. Jadi Aqsa Sharif telah memikirkan dan telah merancang, berpakat dengan pertubuhan yang menguruskan ini, iaitu Wafrah, tercatat dalam kenyataan media ini. Wafrah akan menguruskan di sana, dan kita telah memecahkan $450 ini kepada satu keluarga. Kita namakan kita akan pecahkan kepada unit-unit kecil, yang mana sesiapa sahaja boleh menyumbang $10 sebulan. Dengan unit-unit kecil ini, dia akan kita gabungkan sehingga menjadi satu lot. Satu lot buat satu keluarga. Barangkali satu lot itu $4 atau $5. Barangkali satu lot kalau anak dia ramai sampai ke $800. Alhamdulillah, anak-anak orang Palestin ini ibu-ibunya subur-subur. Kahwinnya dapat anak 7 orang, 8 orang, 7 orang. Agaknya Allah rancang supaya ramainya itu akan meneruskan perjuangan. Kalau anaknya 2 orang saja, tak ramailah bertambahnya rakyat Palestin. 500,000 atau 800,000 pertama yang bergerak ke perkemahan akhirnya melahirkan 5 juta. Alhamdulillah subur orang Palestin ini. Dan akhirnya dengan subur untuk melahirkan rijal-rijal yang akan menyambung perjuangan itu. Kita bertanggungjawab untuk menjamin mereka. Jadi dengan kita tukarkan kepada $10 satu unit yang akan menampung satu lot keluarga,
kita akan minta, dan saya percaya rakyat Malaysia tidak akan malu untuk bersama-sama